pusat pelacuran ni macam dia perlu. Perlu macam mana tu? Okey. Sekarang ni pendatang yang datang ke negara kita ni ada lebih kurang 3 juta. Yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal ni. Bini semua tinggal. Namanya pun lelaki. Lelaki. Kalau dia tak faham maksud saya? Tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Gara-gara membincangkan isu kewujudan pusat pelacuran di Malaysia perlu untuk warga asing, pelakon Datuk Roshamno menerima kecaman hebat netizen di media sosial. Ramai meluahkan rasa kurang senang dengan pandangan pelakon KL Gangster itu kerana dianggap tidak menjaga sensitiviti. Mengulas mengenai perkara itu, salah seorang tetamu yang dijemput dalam podcast tersebut iaitu Aiman Amri meminta supaya netizen menghentikan kecaman dan cacian kepada Rosham. Aiman yang juga merupakan seorang pakar psikologis meminta netizen tidak menilai perbincangan berdasarkan klip pendek itu semata-mata. Sebaliknya menonton video penuh podcast terlebih dahulu. Apa-apa pun, jom kita dapatkan Aiman dan minta pandangannya mengenai isu panas ini. Benda yang haram tu memang haram, benda yang halal tu halal. Memang kita tak nafikan lah. Kalau tengok daripada penyataan tu pun agak kontroversi pun sebab isu tu lah kan. Daripada perspektif saya sendiri pula, waktu shooting episod tu berkenaan dengan tabiat pornografi dalam kalangan masyarakat Malaysia, dan antara perbincangan kita cerita itu berkenaan dengan melepaskan nafsu. Jadi Datuk Roshamno dia memang personalitinya dia suka provoke, bagi kontroversi statement begitu untuk bagi kita berfikir. Tapi haram tu tak haram. Tapi mungkin apa yang silap dekat situ adalah kerana istilah perlu. Bila Datuk Roshamno kata perlu ada tu menyebabkan dia jadi satu isu. Jadi akhirnya ini yang menyebabkan terjadi pada kita. Daripada part saya sendiri, tengok daripada pihak syarikat podcast tu sendiri, video itulah video yang di shooting pada tahun lepas dan dia bukan live. Jadi bila bukan live, bermaksud ada part yang kita rasa kontroversi, kita boleh edit, kita boleh keluarkan dan sebagainya. Bila pihak produksi memilih untuk tak letakkan spesifik 2 minit ke 3 minit pasal pernyataan itu dalam video itu, bermaksud mereka sedia untuk menerima akibat yang berlaku pada masa sekarang lah. Memang waktu Datuk Roshamno bagi tahu tu kepada saya, sama dengan tetamu dengan host lagi satu, memang kita macam terkejut. Tapi kita bagi peluang kepada Datuk Roshamno untuk perlu macam mana tu. Perbincangan selepas tu selama 1 jam tu memang kita berbahas panjang, berdiskusi, nak cerita apa solusi yang kita boleh buat kepada masyarakat kita dan berkenaan tabiat pornografi. Sebab saya tak nafi yang 2 minit yang part kontroversi tu memang saya tak setuju. Itu melanggar lah, malah kenyataan daripada seorang Muslim sendiri saya tak setuju. So, saya tak kata benda yang Datuk Roshamno tu betul, saya bukan membenarkan, tak salah. Banyak lagi benda yang lain, kita boleh belajar dari situ. Mungkin keberadaan Cik Aiman di sana selaku guest di, orang kata, dalam satu podcast tersebut kan, sebenarnya mungkin orang nak tahu juga sikit siapakah sebenarnya individu di sebalik nama Aiman ni. Kenapa dia sampai dipanggil untuk berbahaskan pasal pornografi? Ramai ingat saya host Roshamno sebagai tetamu. Saya selaku tetamu jemputan. Topik otak pornografi ni adalah berkaitan dengan tagihan, berkaitan dengan psikologi, tingkah laku manusia. Dan saya selaku individu dalam bidang psikologi dan sekarang dalam proses untuk mendapatkan menjadi seorang ahli psikologi klinikal dalam beberapa bulan ni. Jadi saya dijemput untuk mengupas topik tersebut. Saya ada buat macam kursus juga, program berkaitan untuk berhenti daripada tabiat pornografi. Dijemput sebagai tetamu jemputan untuk mendapatkan perspektif psikologi manusia. Tapi debrief awal tak mengenai topik ataupun soalan yang spesifik mengenai kemasukan warga asing sepatutnya adanya? Adakah Cik Aiman dah brief benda tu ataupun benda tu spontaneous ke macam mana? Podcast ni dia just borak-borak. Tapi apa yang diberitahu awal adalah dari segi tajuk, kandungan, antara contoh benda yang akan ditanya. Benda itu memang diberitahu awal lah. Dia tak ada spesifik soalan apa, cuma dia bagi kerangka macam mana. Sebelum saya start tu memang producer dia beritahu bahawa Datuk Roshamno ni dia personalitinya agak bold. Kalau ada benda yang dia nak cakap, dia luah je. Kalau anda tengok dalam video tersebut pun ada beberapa benda lah saya tak setuju. Macam dia sebut nama novel, dia sebut nama yang boleh menyebabkan orang yang tak tahu jadi tahu. Producer dah beritahu siap-siap. So dia kata kalau nampak macam Roshamno dah start mula macam cakap benda yang kontroversi, Cik Aiman jangan terlalu gelabah. Bagi dia luar kan, betul, kita bahas sama-sama lah. Kalau macam kita tahu personality Datuk Rosham seorang yang mungkin lantang bersuara, tapi bila berlakunya sekarang ni isu tular apa semua, macam Cik Aiman sendiri dah jangka belum benda tu masa shoot? Maksudnya ada benda ni akan tular ni, ataupun memang masa time dia tanya soalan tu, apa reaksi Cik Aiman sendiri pada mulanya? Secara jujur saya expect lah something kontroversi, tapi tak expect lah spesifik pasal warga asing. Jadi kalau anda tengok tonton penuh memang banyak adalah tips-tips kita cerita peranan masyarakat dan sebagainya. Impak ni kalau kita tengok sekarang ni sampai menjadi siulan orang ramai, netizen, sampai ada yang hencap sampai masuk
mufti pun bersuara, kerajaan pun bersuara. Macam Cik Aiman sendiri kan, selaku individu yang berada dalam video tersebut, terkena tak impak dia? Tak kena, sebab saya pun bersyukur juga sebab saya pun sebenarnya side kepada netizen waktu benda tu berlaku. Datuk Syam kata tu saya tak setuju. Cuma bezanya tak ada lah dalam podcast tu kita terus sumpah seranah kata tak setuju. Tapi kita slowly bawa diskusi tu yang asalnya pembincangan kan, kita slowly bawa tu ke arah yang profesional lah, yang menyelesaikan solusi yang sebenar, bukannya solusi yang digembur-gemburkan dalam video tersebut. 2 minit tu memang salah, saya tak nafikan, itu memang tak patut. Tapi ada lebih 58 minit lagi yang perbincangan yang lebih mendalam, lebih serius pasal topik. Ada mana-mana netizen ataupun mana-mana pihak yang mungkin tak puas hati dengan Datuk Syam bertanya sendiri dengan Cik Aiman secara DM personal, ada tak? Kadang-kadang ada yang nak luahkan marah pada Datuk Syam tu, tapi dia pergi komen dekat Facebook saya. Tapi saya tahu je, saya tak adalah nak membalas balik. Saya biar je lah, orang just nak vent out kan. Sebab manusia ni dia ada butang-butang tersendiri kan. Macam masyarakat kita, butang yang sensitif adalah butang agama, kenyataan ataupun tingkah laku ataupun isu yang melanggar ataupun menyentuh kita punya sensitivity dari segi agama, dia orang akan trigger. So kita bagi peluang dia untuk memberi respon, asalkan bagi saya jangan sampai mencaci, memaki, hamun. Saya baca siap doakan anak perempuan ni, Datuk Syam tu kena juga macam-macam lah. Saya rasa tu dah melampaui batas lah. Peraturan dan undang-undang berkaitan dengan isu melibatkan pelacuran ni, itu saya serahkan pada yang pakar. Tapi kita sebagai negara yang Muslim sendiri, patutnya bukanlah kita nak mencontohi negara-negara di Eropah.